Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita rungkai misteri kematian arwah Zarah. Apa yang paling mengejutkan kita ialah misteri penuh kematian arwah Zarah Khairina. Pelbagai spekulasi mula tular, berbagai isu dan andaian mula bermain di mana-mana. Mana satu benar, mana satu fakta pun sukar ditentukan. Polis sudah memberikan amaran. Bahkan Ketua Menteri Sabah Haji Jinur juga sudah memberikan amaran supaya rakyat percaya kepada proses siasatan polis dan jangan membuat cerita yang bukan-bukan. Jangan membuat cerita yang salah. Jangan juga mengedarkan berita yang palsu. Saudara, kes kematian arwah Zarah memang penuh misteri. Ulasan ini dipetik dari Malaysia Kini, ditulis oleh seorang penggiat ataupun pelaksana peguam. Tulisan ini ditulis dengan terlebih dahulu dimasukkan pelbagai caveat kerana saya sendiri tidak memiliki first hand information tentang apa yang berlaku, kata beliau. Kebanyakan maklumat yang diperoleh adalah daripada sumber kedua, khususnya dari media massa. Atas andaian maklumat sumber kedua itu adalah benar, saya akan menggunakan maklumat tersebut bagi mentafsir isu ini dari kacamata perundangan berdasarkan pengalaman saya sebagai peguam, khususnya sebagai peguam jenayah, kata beliau. Seperti biasa di era media sosial yang begitu banyak dan rancak, para netizen begitu bersemangat membincangkan isu ini menurut perspektif masing-masing, sejajar dengan tahap ilmu, maklumat dan pengalaman yang mereka ada. Oleh itu tidak pelik begitu banyak teori yang dikemukakan oleh mereka, katanya lagi. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar solidariti untuk Zarah. Tapi sebelum itu, izinkan saya kongsikan dulu ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita jadi tidak bijaksana, apabila imun badan kita bertindak lemah, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Kebodohan imun badan juga boleh menyebabkan badan kita rosak, karena imun badan kita mengamuk, tetapi terapi imun ini akan mendidik imun badan kita mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera, dan ingat produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, dan ini adalah halal. Kalau kau sudah berdoa bertahun-tahun untuk kesembuhan, mungkin ini jawaban yang Tuhan sediakan bagi Anda semua. Saudara-saudara sekalian, saya hanya berminat mengupas isu ini, kata pengamal undang-undang ini, dari sudut perundangan sahaja. Oleh kerana tulisan ini mungkin agak panjang, maka insya Allah tulisan ini akan melibatkan dua bahagian. Ini adalah bahagian pertama. Isu kematian misteri Allahyarham adik Zarah Khairina Mahathir pada 17 Julai lalu kini menjadi isu yang besar dalam negara. Ia kini telah bertukar status menjadi isu nasional dan turut dibahas juga di parlimen. Arwah adik Zarah Khairina disahkan meninggal dunia selepas arwah dilaporkan terjatuh dari tingkat 3 bangunan asrama sebuah sekolah agama di Papar, Sabah. Dalam kes yang melibatkan kematian, mana-mana individu telah menjadi sebahagian daripada prosedur undang-undang di negara ini, kematian tersebut wajib dilaporkan kepada pihak polis. Secara lazimnya, polis tidak akan secara mudah untuk bersetuju mengeluarkan permit atau sijil pengkebumian, melainkan mereka berpuas hati terlebih dahulu bahawa kematian tersebut benar-benar bebas daripada sebarang elemen jenayah. Justru itu, polis merasakan mungkin ada elemen yang tidak kena, misalnya unsur jenayah mungkin timbul. Logiknya dan secara munasabahnya, pihak polis tidak akan begitu mudah mengeluarkan sijil pengkebumian. Sejujurnya, saya tidak pasti apakah keputusan awal pihak polis tentang isu pengeluaran sijil pengkebumian
bila mereka menerima laporan polis tentang kematian arwah adik Zara Khairina. Persoalan sijil pengkebumian, persoalan yang timbul. Adakah sijil tersebut dikeluarkan sebelum polis terlebih dahulu memastikan kematian arwah adik Zara Khairina benar-benar bebas daripada sebarang unsur jenayah? Saya tidak tahu hal itu dan tidak berminat untuk berspekulasi. Di media dilaporkan kematian arwah adik Zara Khairina berlaku selepas arwah dilaporkan terjatuh dari tingkat 3 bangunan asrama sebuah sekolah agama di Papar, Sabah. Katakan laporan media tersebut betul dan sahih, maka anggapan yang munasabah adalah sudah tentu keadaan arwah khususnya di bahagian muka dan anggota tubuh badannya ada kesan, misalnya luka parah dan patah di bahagian tertentu. Tidak dapat dipastikan apakah kecederaan yang dialami oleh arwah adik Zara Khairina tanpa melihat laporan perubatan. Apapun, bertolak dari situ logiknya sudah tentu satu proses bedah siasat postmortem perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca atau sebab kematian tersebut. Bagi saya, ini satu prosedur yang amat asas. Media melaporkan tiada bedah siasat dilakukan terhadap jenazah arwah adik Zara Khairina dan perkara itu didedahkan sendiri oleh peguam keluarga Hamid Ismail. Secara kebetulan dia adalah kawan lama saya dan Syahlan Jufri yang mewakili ibu mangsa Nuraida Lamad. Persoalan tiada bedah siasat. Bagi saya, fakta tentang ketiadaan proses bedah siasat boleh dipertikaikan sebelum arwah dikebumikan, tidak boleh dipertikaikan. Sekali lagi kita ulang. Bagi saya, fakta tentang ketiadaan proses bedah siasat sebelum arwah dikebumikan tidak boleh dipertikaikan. Apatah lagi setelah proses bedah siasat dilakukan baru-baru ini oleh 4 pakar patologi susulan arahan peguam negara. Secara kebetulan dia juga adalah rakan sekuliah agar mayat arwah digali semula. Ketiadaan proses bedah siasat sebelum jenazah arwah adik Zara Khairina dikebumikan memang agak pelik, hatta menurut orang awam. Apalagi orang seperti saya sebagai mantan peguam yang ada pengalaman mengendalikan kes jenayah termasuk kes yang melibatkan kematian. Rakan saya yang juga mantan hakim dan timbalan pendakwa raya yang agak senior juga menyatakan kehairanannya tentang ketiadaan proses bedah siasat tersebut. Dan maaf saya katakan, isu ketiadaan bedah siasat di peringkat awal tersebut bagi saya gagal dijelaskan oleh pihak polis secara tuntas sehingga ianya menimbulkan spekulasi yang tidak perlu, apalagi spekulasi liar ibarat api yang marak menyala khususnya di media sosial. Bolehkah atau adilkah untuk kita menyalahkan para netizen jika mereka membuat pelbagai spekulasi ketika mereka merasa amat jelas ada sesuatu yang tidak kena, misalnya ketiadaan proses bedah siasat awal ke atas arwah sebelum proses pengkebumian. Di media sosial saya lihat ada juga tuduhan bahawa ketiadaan bedah siasat itu berpunca kerana kononnya ibu arwah adik Zara Khairina tidak menandatangani surat persetujuan untuk arwah dibedah siasat. Sekali lagi saya tidak boleh sahkan sama ada dakwaan itu berasas atau tidak. Jika dakwaan itu tidak benar, ia bukan saja fitnah kepada keluarga arwah, tetapi juga berisiko melukakan hati keluarga arwah. Katakan untuk tujuan penghujahan maklumat tersebut pada asasnya, saya ingin bertanya, tidakkah pihak polis merasakan mereka perlu merujuk kepada Jabatan Peguam Negara bagi menyelesaikan isu tersebut? Pada hemat saya, jika pihak polis merasakan ada asas kuat untuk proses bedah siasat dilakukan, mereka sepatutnya tiada masalah untuk sama ada meyakinkan keluarga arwah untuk menurunkan tanda tangan persetujuan bedah siasat atau meyakinkan Jabatan Peguam Negara untuk mengambil tindakan undang-undang yang perlu seperti mendapatkan perintah mahkamah agar bedah siasat boleh dilakukan. Isunya, adakah pihak polis ada melakukan hal tersebut? Ditulis oleh Muhammad Hanifah Maidin, seorang bekas timbalan Menteri Undang-Undang. Saudara,
pelbagai isu dan pelbagai spekulasi kini bermain. Itu dia misteri kematian Zara Khairina. Kita jumpa lagi. Bye-bye.